A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana menonton video ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan mechanical vibrations secara umumnya, dan secara khususnya pada pelajar UMP lah, Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah yang di bawah mechanical engineering yang belajar dengan saya. Untuk subjek mechanical vibration ni lah. Saya akan menceritakan dalam video-video ini dan video-video seterusnya berkenaan dengan sistem single degree of freedom system, daripada free vibrations pada force vibrations sampailah kepada yang last kali kita akan bincangkan berkenaan dengan multi degree of freedom system. Okay, without further ado, saya akan tunjukkan nota saya. Boleh rujuk pada nota saya dan kalau boleh dapatkan nota saya berkenaan dengan fundamental of vibrations before as a prerequisite lah for us to understand what coming in this video. Tapi saya akan ceritakan juga lah beberapa asas untuk membantu anda memahami lah. Saya akan mungkin kalau ada komen boleh maklumkan kepada saya lah directly, untuk saya lebih improve kandungan video ni. Okay, so untuk single degree of freedom system, saya terus kepada sistem kita. Untuk sistem yang free vibrations, untuk sistem yang single degree of freedom ni ada 4 classification. Yang pertama, kita akan tengok free vibrations, kemudian di bawah free vibrations dia ada undamped system dengan damped system. Maksudnya undamped tu tidak ada damping lah, tidak ada damping, hanya ada spring sahaja. Dan juga kalau ada sistem yang ada damp, maknanya sistem yang dia ada damper lah. Kemudian kita akan tengok lepas ni force vibrations. Rujuk kepada gambar yang saya tunjuk kat sini. Okay, gambar ni saya boleh gambar kat sini. Saya cari ikut gambar ni, ini adalah sistem vibrations yang mana kita ada mass, okay, dan kita dah identify dia punya movement of the mass tu, dan mass ni dia dipegang oleh satu spring yang menghalang, yang akan memastikan mass ni kembali tempat asal dia. Okay, so that if we pull mass ni pada satu position dan kita lepaskan balik, dia akan kembali pada asal, dan bukan setakat dia kembali pada asal, dia akan melakukan oscillation, dia akan berulang-ulang pergerakan dia forward and backwards. Itu fungsi spring lah, nak memastikan tenaga bila dia mass bergerak, dia akan ada initial energy yang akan store dalam spring tu. Bila kita lepaskan mass, dia akan energy akan tarik dia balik dengan energy spring akan tarik balik mass dengan energy yang telah di store dalam spring tersebut. Dan bila dia compress, dia akan push balik dan dia akan stretch, dia akan pull balik, push and pull until energy dalam spring itu hilang habis, finish. Lagi cepat pergerakan tu kalau kita letak satu damper kat sini. Damper tu akan menyerap energi, mana-mana energi yang awal kita tarik, mass ni, kalau kita tarik mass ni, energi akan di store dalam spring, dan bila kita lepaskan, energi tu akan digunakan untuk tarik spring mass. Mana spring akan cuba tarik mass balik. Tapi kalau kita ada damper kat sini, damper dulu akan serap energi tu. Dia akan serap energi tu, memastikan bahawa tak cukup, maknanya energi yang daripada spring tu transfer kepada damper. So that dia tak tarik sangatlah, dia tenaga yang di pull mass tu berkurang. Jadi berkurang over time. Sepatutnya kalau tak ada damping, dia akan bergerak forwards. Tapi kalau ada damper, dia akan cepat berhenti dia. Sebab energi tu diabsorb oleh the damper. Anyway, yang kita nak discuss kali ni ialah kita nak discuss yang free vibrations. Kita ada K dan kita ada M, dan kita ada specified coordinates X. Let's say we have X to indicate the movement of the M. Okay, let's say if M mass ni move with X value, the distance X,
then kita ada stretch dekat K tu sebanyak X lah, sebanyak X. Dan bila ada stretch K pada X, maka dia akan ada force lah yang akan tarik balik. So force yang akan tarik balik spring, dia akan tarik balik mass tu oleh spring ialah F equal to Kx. Kx. So spring akan tarik balik mass sebanyak dengan nilai daya force sebanyak Kx. K darab X. K lah constant of the spring, times the X, how much yang kita tarik dulu, initial mass tu, pergerakan tu. So that Kx is actually the energy of that stored dalam spring. Okay, so that itu asas ya, sistem yang kita boleh jadikan sebagai asas untuk kita faham seterusnya. Okay, dan K banyak jenis K. Okay, sikit saya tak nampak. Okay, so K tadi kita tengok M dengan K kan, K akan hold the mass. Lepas tu dia akan attach dekat sama ada ground ataupun dekat any surface lah, any fixed surface. Dia akan K by bawah the mass. So K ni mana dia macam holder lah, yang jadi macam penghubung antara mass dengan any fixed surface. Okay, fixed surface tu boleh jadi floor, lantai, boleh jadi ceiling, boleh jadi dinding. And kalau dalam objek kan, mungkin kita ada kompresor dalam satu kompresor, dalam tu ada motor tu dia attach kepada kompresor, dinding kompresor tu kan, tapi dia tak attach directly, dia akan attach dengan satu spring mechanism to make sure that bila motor tu vibrates, dia ada satu mechanism untuk make sure that the vibrations of the motor tu tidak menghasilkan vibration, lot of vibration dekat the whole kompresor, apa dia punya I'm talking about compressor aircon. Kalau tidak nanti dia akan vibrate, bergegar kuat lah kompresor aircon tu, dalam tu ada kipas, ada motor kan. So anyway, so mass ni bila dia link dengan tengok sini dalam gambar rajah ni mass. Okay, so dia akan attach dengan K, satu mechanism K ni kan. K ni dalam bentuk beam. So kalau spring kita tahu K constant, spring constant kan. Tapi kalau K, dia ada satu nilai lain. Kalau beam dia ada satu cara, ada satu formula untuk calculate nilai K tu of the beam. I mean the standing beam macam ni kan. Ataupun mungkin boleh cantilever beam macam ni pun dia ada K dia sendiri. Nanti kita akan lihat dalam nota ni macam mana dia punya K dia. Okay, so dia kalau sistem macam ni dia berasal dari dari physical object macam ni lah. Physical object dalam gambar ni ada macam menara ni kan, ada tiang tinggi kan, macam ni lah kita boleh umpamakan macam ni. Dan pergerakan X dia lah sebab dia sway kiri kanan, so dia bukan atas bawah. Kalau atas bawah tu X yang lain tapi kita study dari sudut dia punya goyang dia. So itulah X, pergerakan deflection X tu. So kita nak study berapa banyak X dia. In term of vibration kita nak tengok berapa banyak X. So pergerakan mana, let's say lah M ni bergoyang ke sana, so dia akan create any dia akan ada deformation X, which is actually bila dia kalau K ni ataupun tiang ni dia jenis spring, so dia akan store energy, so that bila habis daya yang tarik dia ni, daya tu tak ada dah, so dia akan automatically gunakan tenaga yang dah disimpan di dalam beam ni, dia akan automatically back to its original position. Okay. So tapi dia tak balik sasar lah, dia akan pergi lebih sikit, dia akan pulang, dia akan bergoyang macam tu ya. Yang penting ialah hal ni K, dan kita boleh buat equivalent model dia dengan menggunakan sistem macam ni lah. So ada M, so K ni K dia, dan inilah dia punya directions of movement dia.
X. Ada juga kita boleh represent macam ni, contoh. Ini jenis bila mana mass ni tak bergerak. Kalau macam kes ni, mass ni bergerak, mungkin disebabkan oleh angin ke, disebabkan oleh whatever. Kalau macam ni, mass ni tak bergerak, tetapi ada sesuatu lantai dia, floor dia move due to kalau kes ni ada cam ni akan tolak lantai ni ke atas, so dia akan create some movement. Of course the movement of the floor ni akan give the energy to the K, dan of course energy ni dia akan release balik ke mana? Dia akan release ke atas lah, di mass atas ni. So mass ni akan vibrate juga. Cuma of course the movement of the floor ni, ideally kalau K ini very stiff, so motion of the floor ni sama je macam motion of the mass, tapi disebabkan oleh dia ada spring system, so dia akan ada pengurangan amplitude dia. Nanti kita akan further to the slide, nanti kita akan tengok the effects of the K. Itu belum kalau kita masuk C damping dia. Kalau kita masukkan C, damping lagi banyak efek dia. Okey, so ini asas kepada single degree of freedom system. Undamp, tidak berlumping. So untuk buat analisis kepada sistem yang undamp ni, memang pertama tadi daripada gambaran tadi kita ada satu objek, dan kita buat model equivalent model, which is kita ada mass dan kita ada spring. Kemudian kita akan gunakan Newton's law of motion, F equal to ma, okay, untuk buat calculation sebab untuk start the analysis kita mesti dapatkan persamaan equations. So from the equation kita boleh solve the equation lah. Equation ni fungsi dia sebab kita nak any physical object, kita boleh represent the physical object into some sort of equations, so that if you want to solve the equation, if you solve the equation, we can either predict the behavior of the object, right? So untuk Newton's law of motion, so ni sebenarnya nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya ni F equal to ma lah. Ma ni m is the mass of the object, so this actually a ataupun pecutan, which is pecutan is actually the derivations of xt, derivation of distance, dua kali. Pertama sekali kat sini, lepas tu kita differentiate sekali lagi, so kita akan dapat mx double dot lah. So ni lah ditunjukkan oleh equation yang bawah ni. So F force equal to ma itu m kali dengan pecutan. So pecutan ialah the derivation of displacement distance dua kali, so kita namakan sebagai x double dot lah. Okay, so now we know that x kalau translational, kalau dia move straight macam ni, so dia ada x double dot, ataupun derivation of x dua kali. Kita ada xt, kita ada nilai xt, x the function of t, kalau kita derive dua kali kita akan jadi pecutan, acceleration. Itu kalau translational. Tapi kalau body ataupun yang bukan translational, yang bukan dia move vertical or horizontal, dia move dalam bentuk torsional, membulat, rotational motion. So Newton's law akan berikan persamaan macam ni. So m is a moment, resultant of moment of the body itu, okay, pada angle putaran je lah, pada angle putaran, is total of moment tu is equal to atau total atau resultant of the moment tu equal to j theta double dot, which is j theta double dot ni adalah inertia, dia macam ma juga, F equal ma kan. Itu kalau translational. Kalau rotational, m equal to j theta double dot. So theta double dot is actually accelerations of the angle. Itu pecutan sudut lah. J adalah angular inertia, polar moment of inertia kepada objek itu, objek yang berputar tu lah. Okay, nanti kita akan tengok beberapa contoh untuk kita lebih fahamkan benda ni.
Sebab dia penting sebab first analysis kita akan convert objek kita kepada dalam bentuk apa tu, mass and spring, dan kita akan buat nak create equation tu. Nak create equation kita kena faham benda ni. Alright, so kita akan tengok So okay, untuk yang sistem tadi, mana kita ada mass dan kita ada motion of the mass let's say kita assume, tengok gambar ni kan, gambar ni menunjukkan bahawa mass itu, let's say kita define, ini penting kita kena define coordinates tu. Kita define, let's say untuk single degree dia move this way, ni arah ni ialah positif, kecutan dia, velocity dia dan acceleration is positive this way. And then of course bila dia move that way, to your right, to our right, okay, then dia punya reaction of the spring tu akan move to the left lah. Dia akan, untuk memastikan dia balik to the equilibrium position tu, dia akan balik. So daripada sini kita akan buat, kita gunakan F equal to ma, which is the summation of F is equal to, mana kita ada sini ada satu je lah, ada satu je force, which is negative F x, satu je. Kalau ada banyak spring, let's say kalau ada spring satu lagi di sini, bila satu lagi spring di sini, maka kita kena tambah, ada dua spring lah. Ni mungkin, I don't know, kx plus some other kx. Tapi sekarang ni barang ada satu je, so dia negatif kx lah. Negatif sebab dia different direction dengan yang assumption direction kita yang awalnya. Alright, so unequal to ma, ma ataupun mx double dot. So this equation kalau kita rearrange dia, atau rearrange mana kita pindahkan ni ke belah sana, so kita akan dapati bahawa mx double dot equal to kx equal to 0 lah. Mx double dot plus kx equal to 0. So this is actually an equation as simple as that. Mana bermula dengan kita identify physical object kita, dan kita identify, kita buat graph, dan kita buat free body diagram macam ni, dan daripada free body diagram gunakan Newton's law of motion, dan you calculate, dapatkan kita panggil ni generalized equation ataupun equation of motion for the system. Daripada equation of the motion of the system, kita boleh find out the vibrations, macam mana sistem tu vibrates, macam mana sistem tu boleh vibrate, kita boleh ramalkan vibration of the system. Tak kisahlah kita bagi dia initial tarikan, kan kita tarik tu kan, baru kita lepaskan dia vibrate kan. Kita tarik banyak mana pun, kita boleh predict dia punya motion dia, based on using this equation of motion. Tapi tak siap lagi, kita akan tengok seterusnya. So untuk persamaan tadi, untuk yang ni, okay, nilai x itu yang kita nak cari, dan x itu kita assume dulu solution dia dalam bentuk yang umum macam ni. Kenapa kena assume dalam bentuk macam ni? Sebab ini adalah bentuk vibration. Okay, saya akan tunjukkan dalam bentuk paper. Okay. Alright, so boleh tengok kat sini So kalau kita ada sistem yang macam ni, let's say saya buat gambar rajah macam ni, okay, mass macam ni, so M, ada spring macam ni lah kan, ada dia attach pada ground. So K is always holding the, dia akan cuba untuk store energy lah. Kalau ada movement kepada M, automatically dia akan give the energy to the K. K nak akan store the energy. Kalau ada C jahat, C akan tarik energy tu. Tak apa, itu cerita lain. So cerita ni, let's say ada motion lah, let's say kita assume that X positif ke arah atas, dia positif dia ke arah atas. So that bila ni model kita, kemudian kita akan transform the model into free body diagram. Okay, M. So free body diagram maksudnya, kalau you kena study lah, you kena ingat balik lah static kita pun,
apa nama, dynamic ya, untuk you faham betul-betul apa itu masuk free body diagram. Secara kami tengok balik nota-nota yang berkaitan. So free body diagram, so maknanya motion tadi kita kata tadi atas kan, atas ke atas positif, so that mean um, dia akan cuba untuk tarik balik ke bawah lah, move ke atas, jadi dia akan cuba tarik ke bawah. So itulah daya K, sebab yang ni bila free body diagram dia hanya tunjukkan nilai force dan directions of the motion. So motion kita ada X tadi kan. So Kx ialah force yang terlibat yang akan tarik balik M tu ke bawah untuk balik pada untuk jadi equilibrium. Okay, so dah dapat force, dah dapat direction, dah tahu semua. Then kita buat ni lah, ada summation of F equal to Newton's law macam biasa. Dan the summation of F, berapa force yang ada, so kita ada Kx dia, dan dia berlawan arah daripada direction kita. Jadi negatif Kx equal to M A lah, saya sebut tadi M A X, sorry, A lah X double dot lah, percutan X kita apa nama, kita derive, kita buat derivation kepada X dua kali. Okay, now saya letak kat situ dan kita rearrange jadi macam ni lah, plus Kx equal to 0. Seperti yang saya sebut tadi, X itu kalau dia dalam bentuk vibration macam ni, X secara umumnya kita boleh tulis tadi lah, saya kembalikan kepada nota tadi, kan, bentuk macam ni. Ini untuk umum tadi kan, untuk umum tadi, umum tadi macam ni kan. Dia macam ni boleh kan, ni macam ni apalah, dia dua cara kita nak express, sama ada macam ni ataupun dia benda sama, cuma dia benda sama ni, cuma yang ni pun boleh ditulis dalam bentuk exponential yang macam atas ni. Tapi sebab kita main dengan vibration, bila main dengan vibration, the only easiest way we want to represent the vibration is the motion, the harmonic motion. Okay, harmonic motion. Harmonic motion tu macam ni lah, dia vibrate kan, dia pergi atas bawah kan, dia suka betul ada graph macam tu kan, dia vibrate je tu, dia vibrate macam tu, sampailah dia habis tenaga dia. So let's say ni xt lah, dan dia ni t, so over the time dia akan vibrate. Ni kan graph sin boleh, graph cos pun kalau dia bergerak dalam bentuk cos, ataupun biasanya dia tak adalah sin cos saja, dia biasanya dia gabungan kedua-duanya. Gabungan kedua-duanya cos dan sin, ataupun kita boleh katakan dalam bentuk macam lah, gabungan kedua-duanya, A1 cos omega t plus A2 sin omega t. Ini adalah bentuk umum, mana dia ada bentuk kedua-duanya, ada cos ada sin, kedua-duanya ada dalam ni. Maknanya kalau let's say A ni, amplitude of A ni equal to 0 kan, so tinggallah ni bahagian ni saja. Bahagian ni saja. So kalau let's say bahagian ni A2, amplitude of A2 ni 0, so tinggallah bahagian ni saja. So jadi graph cos je. Okay. Anyway, so let's say kita ada solution yang generally macam ni. So tugas kita bila kita nak solution, kita nak cari S kan, X over T. So kita kena dapatkan A1 dulu. A1, A2, omega. Ada 3. T jangan carilah. T tu memang function dia. Over the T ya, equation over the T memang T kena ada tu, jangan cari lah. Contoh, kita ada equation ni kan, kita nak tahu position X ni pada masa T, pada bila? Pada masa tertentu T tu, kita letaklah T berapa? T, let's say 1 second. X, position of X ni bila dia vibrate kan, dia position kan, nak tahu atas bawah kan. So position of X pada masa T, bila T tu akan berhenti, T tu position X tu, so T telah masukkan nilai T kat sini, dapatlah position of X tu, tapi dengan syarat lah, kita kena tahu lah omega ni berapa, A2 ni berapa, A1 tu berapa, dan barulah kita bila letakkan T ni, dan kita boleh tahu position dia. Faham? Okay, tapi kita ni anyway, kita dah ada ni equation of motion, saya boleh tulis sini, kita buat E dot M, equation of motion of the system. Dan kita nak buat, sekarang kita nak solve, kita nak make sure that kita nak dapatkan nilai
X dia. Okay. So, berasal daripada sini. Okay. Bentuk ni juga kita boleh tukar dalam bentuk yang lebih ringkas. XT A sin. Let's say A sin omega T plus P. Okay. Ni sama je, atas bawah ni sama, cuma yang ni dalam bentuk dia ada dua cos dengan sin, tapi kalau kita boleh ringkaskan ni jadi macam ni lah, jadi macam ni. Mana boleh letak? Kita boleh letak sebagai A cos omega T plus P plus theta, boleh, tak masalah. Okay, boleh, tak masalah. Dia macam ni. Terus tengok atas hari ni. Okay. Tak ada kat sini, apa nanti kita tengok. So, saya tengok kat sini lah, saya tengok kat sini. So, dengan syarat A ni ialah amplitude which is equal to A1 cos 2 plus A2 cos 2 punca kuasa. Dan phi, the phase difference ni equal to tangent A1 plus A2. Kalau tak silap saya, kalau kita pakai cos, kalau cos ini, so dia akan terbalik lah, A2 bagi A1. Okay. Tapi ini untuk sin A1 bagi A2 lah. Okay, anyway, kita tengok, kita teruskan. Okay, saya bagi dua situ. So, let's say this is a solution, which is sini kita boleh gantikan dalam ni lah X. Tapi macam nak gantikan ni? Nak gantikan X double dot, kita derive dua kali. Kalau X, kita masukkan terus ni, masukkan ni dalam ni, masukkan ni dalam ni. Okay, so senang, tapi X double dot kita kena derive dua kali. So, derivation, so X. Okay, so tadi kita daripada paper kita pilih daripada whiteboard. So kita ada M X double dot plus KX equal to 0 kan. So we know that, kita tahu that X T, okay, adalah sama dengan A sin omega N T plus P. Okay, this is what I assume. Kemudian dapatkan X double dot ataupun pecutan dia, kita kena kira velocity ataupun kita derive sekali lagi X. Tak apalah, kita T tu kita hilangkan, tak boleh tak nampak. So, jadi kalau kita derive sekali, kita akan jadi omega N A cos. Okay, omega N T plus P. Okay, so kalau kita derive sekali lagi, which is equal to pecutan ataupun accelerations, equal to omega N cos 2 lah. Okay, negatif cos pada sin omega N T plus P. Okay, then we know that this part actually, okay, sama dengan X. Ni X, ni. So kita ganti je lah. So X double dot equal to negatif omega N cos 2 X. So ni kita boleh gantikan terus, directly go straight ke sini. Ganti je. So that's mean M dalam kurungan negatif omega N cos 2 X plus KX lah equal to 0. So kalau kita faktorkan X, kita keluarkan, dia akan jadi K minus M omega N cos 2, kita keluarkan X tu equal to 0. Now we know this, from this equation we know that either X sama dengan kosong ataupun bahagian ni sama dengan kosong. Tapi kalau kita treat as X equal to 0, which is possible, tapi tak ada makna lah kalau X equal to 0, maknanya dia tak ada vibration. X ni kan amplitude, so there's no vibration at all, so what kita analyze. That's why kita kena buat bahagian ni equal to 0, so that we can have satu makna lah, kita akan menghasilkan sesuatu dalam ni. So maksudnya, kalau kita analyze bahagian ni, kita akan mendapat characteristics of the equations, which is the omega N lah. Sebab K, M ni value kita, value yang kita memang constant,
memang diberi dalam sistem, diberi dapat dari sistem. Tapi omega n kita perolehi daripada penyelesaian kepada equation ni. Kita akan tengok dalam parti degree nanti. Kita akan panggil ni bahagian eigenvalue. Kita akan klik ni untuk dapatkan eigenvalue. And then X will be the eigenvectors. Eigenvectors. Tapi itu kemudian. So anyway, if we analyze this one, bahagian ni kita akan dapati K minus M omega N cos 2 sama dengan kosong. Ataupun kita boleh dapatkan terus, kita selesaikan omega N ni sebenarnya adalah sama dengan punca kuasa K over M. Punca kuasa K bagi M. K spring constant bagikan mass. Okay. So daripada persamaan ni kita dapati bahawa lagi besar spring constant, which lagi stiff dia, maka omega N akan lagi banyak, lagi besar. So, kalau kita nak natural frequency kita tinggi, dengan besarkan stiffness lah. Okay. Kalau kita nak natural frequency kita rendah, either we lower down the K, which is dia lagi lembut lah, lagi lembut. Dan M kita boleh besarkan. Bila kita besarkan N, maka omega N makin berkurang. So that's how we play with the specification. We know that, we know to calculate natural frequency. Why we need to calculate natural frequency? Natural frequency dia punya, macam kata lah, karakteristik kepada vibration. Kepada vibration, kalau kita ada objek ni kan, kita ada objek ni M, kan dia ada spring tadi kan, spring dengan K. So dia akan vibrate, dia akan oscillate dengan frekuensi, a single frequency, which is natural frequency, yang dia punya karakter dia ialah natural frequency dia lah. Kita bagilah initial macam mana pun, dia akan tetap vibrate dengan frekuensi dia lah. Dengan frekuensi dia. Itu karakter dia. Cumanya kalau kita bagi amplitude tinggi, maka dia akan vibrate lama lah sikit. Pada amplitude tinggi kan, dia akan vibrate tinggi kan, sampailah kepada dia habis energi. So, tapi kalau kita dapat omega N, kita akan masukkan balik dalam penyelesaian kita ni. Kalau kita masukkan omega N dalam sini, so kita masih perlu lagi calculate phase change ataupun phase different ni, ataupun dan juga kita kena calculate amplitude dia. Okay, so untuk calculate amplitude dia, so now kita balik kepada dia punya equation yang asal tadi, yang kita nak analyze tadi. Okay, which is X tadi sama dengan A sin omega N, ataupun kita boleh terus buat, kita tahu dah omega N tu apa, punca kuasa K over M T plus P. Tapi kita buat lebih panjang supaya kita boleh senang sikit kita nak calculate. XT juga boleh kita buat tadi kan, A1 cos kurungan punca K over M T plus bukan P lah, jadi plus A2 sin punca kuasa K over M T. Okay, kita nak buat macam ni boleh, kita nak buat macam ni pun boleh. Sorry, kita buat ni lagi senang, lagi jelas, lagi senang kita nak nampak. Okay. So kita nak dapatkan A2 dengan A1. So kita ada dua unknown, so which is daripada satu equation ni kita dapat dua unknown, so kita kena create another equation lah untuk kita dapatkan penyelesaian kepada A1 dan A2, which is first kita buat kita introduce nilai amplitude pada kosong. Okay, pada waktu kosong, pada masa kosong berapa amplitude dia, which is kita tetapkan terus, let's say x0, ataupun satu lagi dan satu lagi kita tambah x dot not ataupun x dot pada t. X dot ni lah velocity pada masa kosong, berapa velocity dia. So kita let's say lah x dot not, ni nilai dia, ni nilai dia, umumkan nilai dia. Okay,
So, kita masukkan dalam equation atas ni. So, apa jadi? Bila X kosong, so, maknanya sekarang dia akan jadi X kosong A1 cos K over M punca kuasa T kosong. Okay. Plus A2 sin punca kuasa K over M T kosong. So, kita tahu bahagian ni, kalau kita calculate, dia akan jadi bahagian ni sama dengan 1. Nah, bahagian ni akan jadi kosong lah. Sin kosong kan, sin kosong equal to 0. So, maksud dia akan jadi A1 je lah. Okay, A1 je lah. So, X pada masa kosong sama dengan A1 ataupun X naught lah. Nanti kalau ada nilai X naught, dia akan, mana itulah nilai A1. Okay. Okay. So, kita buat yang ni pula. So, kita nak cari yang ni pula. So, kita derive sekali. Mana kita derive dulu equation ni. Derive sekali. Lepas tu gantikan T dengan kosong. So, bila kita derive yang tu, dia akan jadi X dot T. Dia akan jadi A1. Kalau kita derive, dia akan jadi punca kuasa K over M. A1. Okay. Kali dengan cos, dia akan jadi sin. So, negatif lah. Negatif sin K over M T. Okay. Plus. Okay. Ni kita keluarkan dia jadi K over M. Okay. A2 sin jadi cos. Cos punca kuasa K over M T. So, let's say kita, dan ni ada derivation pada X. So, kita gantilah. Kita gantikan ni jadi kosong. Ini jadi kosong. Apa yang kita akan dapat? So, if this one 0, sin, dia akan jadi 0 lah. So, which is, ini jadi kosong lah. So, ni akan jadi 1. Okay. Nah, kata lain, kita, mana sini, ni kita letak sini 0 lah. Ni 0. So, dengan kata lain, so, X dot 0, dia akan jadi negatif, negatif. Bahagian ni automatically akan jadi 0, ni akan jadi 0. The whole thing is 0 because sin T0. Akan jadi punca kuasa K over M. Okay. A2 lah. A2. Ataupun senang, kita buat omega N A2 sama dengan X dot okay. So, ataupun mungkin kita boleh sebab tadi kan A1 sama dengan, so A2 sama dengan, maksudnya A2 sama dengan X dot naught bahagikan omega N. So, kalau kita masukkan nilai A2 ni ke dalam ni, okay, so let's say kita masukkan. So, kita akan masukkan A2 ni ke dalam sini. So, apa yang akan jadi? Akan dapati kita akan dapati bahawa xt in the full solution ialah x dot cos omega n boleh, atau terus buat macam ni apa, K over M T plus ni ialah x dot naught over omega n sin punca kuasa K M T. Okay, K of M boleh jadi omega n boleh, dia begini berubah pulang. It depend on your creativity, on your understanding. So, nak bagi senang kita faham dah ni, dan kita buat satu latihan lah, Okay, data dia macam ni rupa dia. Okay, so sebagai untuk memudahkan pemahaman kita, kita cuba tengok latihan. Kalau ikutkan latihan tu, tengok soalan je. Soalan disebut
hardware yang mengandungi satu spring dengan mass 49.2 kali 10 kuasa negatif 3 kg dengan spring stiffness K 857.8 dan initial displacement X 10 mm. Kemudian initial velocity ialah 0. Compute the angular velocity, natural frequency times time period and maximum amplitude of the vibration. Saya boleh nak tekan kat sini, angular velocity tu maksud dia ialah omega n. Kalau perhatikan, omega n tu ialah angular velocity lah. Natural frequency ialah Fn, which is omega n bahagi dengan 2 pi. Ingat omega sama dengan 2 pi f. 2 pi f. So, F maksudnya omega n bagi dengan 2 pi lah. Itu natural frequency. So, untuk calculate angular velocity, tu omega n, K over M, tu letak je 857.8, 49.2 sebagai mass dia. Unit kena betul lah. Unit kena betul. So, you dapat 132 radian per second. So, di natural frequency, just bagi dengan 2 pi. So you get 21 Hertz. Okay, and then so from the T we know that 1 over F T is equal to 1 over F ataupun 2 pi per 2 n 2 pi per omega n. So 1 over 21 lah. 21 so dapat 0.0476 second. So untuk dapatkan maksimum amplitude okay, dalam soalan ni, maksimum amplitude ni ialah amplitude ialah MA dia. Okay. We know that XT, okay. Saya boleh tunjukkan dalam bentuk equation. So XT dengan A sin omega T plus V kan. So sin omega T per V ni ialah dia punya petunjuk kepada oscillation dia. Dan A adalah maksimum dia. Whatever it is, sin omega T per V ni, plus V ni, dia kan oscillation macam tu kan. Whatever it is, this is the maximum. This is the maximum. Okay. So this is A lah. A. So it will be the A. Always A. The maximum value dia. Okay. So just simply calculate A lah. Berapa A dia. So nak calculate A, kita kena gunakan macam ni lah. So A, kita tahu A equal to A1 kuasa 2 plus A2 kuasa 2. A2 kuasa 2 kan. So, you kena cari A1, A2. So, whatever it is, you have to use. Kena gunakan samaan ni lah. Okay. XT A1 cos omega n T plus, sorry, dia tak ada plus. Yang plus yang macam ni ya. Plus A2 sin omega n T. So you buat, we calculate kan ni. Omega anda tahu. So diberi juga tadi dalam soalan X0 10 mm ataupun 0.01 meter. Dan X dot not diberikan kosong lah meter per second. So you include this thing in the equation yang terdapat dan you get the value of A1 dan A2. So dapatlah A1 A itu ialah automatically X0 lah kalau ikutkan equation dan 10 mm. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi
kita boleh kira juga sebenarnya maximum acceleration dan maximum velocity, which is awak derive sekali lah untuk velocity dan derive sekali lah equation tu untuk acceleration. Maknanya derive 2 kali lah untuk acceleration. Dan ambil bahagian amplitude saja, and then you can get the values, the maximum values. Dan untuk nilai V, just using the tangent inverse, jadikan A bahagi A1 bahagi dengan A2, okay, so which is A2 kan equal to 0 sebab A2 tu ialah velocity. So this parts, whatever value here, kalau bagi dengan 0 kan jawab dia ialah infinity ya. Tapi tangent inverse kepada infinity adalah pi per 2 radian. So masukkan dalam equation, you akan dapat 10 sin 132 T plus pi bagi dengan 2, ataupun sama dengan 10 cos 132 T. Sebab kena ingat kalau graf sin, graf cos ialah delay 90 degree berbanding dengan graf sin. So saya boleh tunjuk kat sini lah. Sekali lagi saya tunjuk. Ni kalau graf sin macam ni kan. Okay. Kalau graf cos dia macam ni. Kan? Boleh bila. Kan dia kan kalau graf ni kan graf, kalau dia start sini, so graf sin kan, dan dia kepuasan nak dilambat sikit sebanyak 90 degree ataupun pi per 2 lah, pi per 2 kan, distance ini ni pi per 2 kan one cycle kan, 2 pi kan, half cycle pi, half cycle is pi per 2 lah. So pi per 2 is equal to 90 degree. 90 degree. So that's why graf cos dia ialah delay 90 degree daripada sin. Kalau sin tu plus 90, so maknanya kalau dapatkan graf cos dia inilah tadi kan, jawapan tadi kan tadi 10 kan, sin 132 T plus pi per 2. Saya kena buat pi per 2 radian. So ini sin kan, graf sin. Kalau nak dapatkan yang cos, kita kena lambatkan sikit lah, tolaklah bahagian ni, tolak bahagian ni kan pi per 2, ni kan bahagian ni pi per 2 kan, tolak bahagian ni, so jadilah graf cos. Kita tolak bahagian ni, so jadi apa kita boleh katakan dah, jadi 10 cos 132 macam itulah. That's why kita boleh write in the two way lah. Okay, ni kena ingat sampai bila lah ni, kena ingat sampai bila sin dan cos hubungan dia. Okay. So untuk seterusnya saya akan tunjukkan untuk ialah vibration untuk torsional system. Dia tak jauh beza daripada yang translational system, cuma bezanya dekat K dan apa nama M bahagian mass. Bahagian mass dia agak berlainan sebab bahagian mass dia ialah menyebabkan polar moment, dan bahagian K menyebabkan torsional stiffness, seperti mana yang kita bincangkan dalam nota saya untuk fundamental of vibrations. So just replace, saya boleh pergi saya fast forward, just replace M dengan K dengan benda ni lah. So the whole thing about omega n,
pun the same thing, just replace K dengan M. Cuma saya minta you note that M ataupun J tu dia ada equation untuk dia lah. Kalau disk, apa equation dia, and then you have to find out lah. Dan nota saya ada, you have to find out in the notes. Dan K ialah nilai stiffness dia lah, stiffness untuk shaft. Kalau shaft lah. Kalau ada lagi benda lain yang jadi yang boleh jadi sebagai rotational spring tu, maka you kena dapatkan berapa nilai equation untuk K. Contoh kalau saya contoh untuk shaft, KT dia ialah pi G D04/32L. Ini untuk shaft. Sama lah untuk J, ni pun merupakan I note pola moment ni lah. Tapi still rujuk pada nota saya yang pertama tadi yang berkenaan dengan fundamental of vibration. Okey, saya tamatkan nota saya ni. Lecture saya berkenaan dengan single degree undamped free vibrations. Kita akan jumpa pada next video untuk yang undamped juga tapi forced vibration ataupun harmonically excited vibration.